Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Ini cerita di sebalik berita. Okey, beritanya adalah semalam kita sudah memberikan 81,183 lagi dos vaksin pertama dan kedua, dan setakat ini 3.57 juta jumlah dos telah diberikan. Dan ini pecahan mengikut negeri. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang tertinggi hampir 27%, dan kebanyakan negeri masih lagi berada di satu digit peratusannya, termasuk di Sabah dan juga di negeri-negeri seperti di Kelantan, Kedah, Johor dan sebagainya. Sabah 5.86%. Itu beritanya yang sering kita dengar setiap hari, perkembangan terkini vaksinasi di seluruh negara. Di sebalik beritanya adalah ini. Tidak semua lokasi adalah sama. Negeri seperti Sabah sebagai contoh, muka buminya cukup mencabar. Nabawan kepensiangan sahaja, walaupun mungkin dalam peta ini nampak tidak begitu jauh, tapi cabaran untuk membawa vaksin itu secara fizikal ke kawasan-kawasan pedalaman amat sukar. Pelbagai mode of transport, pengangkutan diperlukan. Ada kawasan yang mungkin sepertiga boleh kita sampai menaiki kenderaan, kemudian perlu turun, sambung perlu naik bot dan kemudian turun lagi untuk berjalan kaki. Kerana ada kampung yang begitu sukar untuk dicapai. Itu antara cabaran. Banyak cabaran yang kita lalui di serata Malaysia. Di Sabah khasnya, untuk membawa vaksin itu pun ke mereka yang memerlukan di kawasan-kawasan ini yang hampir dengan sempadan Indonesia amat menyukarkan. Dan ini antara faktor yang menyumbang kepada mungkin sedikit kelambatan kita untuk memvaksinasi seramai orang yang mungkin. Perjalanan ini, Nabawan kepensiangan, wartawan kami Syah Hairizal sendiri mengikut untuk berkongsikan dan kita gambarkan, bawa kami ke sana. Bagaimana kita mahu memahami cabaran perjalanan dari satu tempat ke satu tempat di sana. Syah sekarang berada di Kota Kinabalu setelah mengikuti perjalanan ini sejak 2 hari yang lepas. Syah, kita sering dengar ini sebagai faktor-faktor yang ditulis. Mungkin kawasan pedalaman, sukar untuk transport dan sebagainya, kemudian kekurangan vaksin, kesedaran mengenai vaksin kurang, PPV yang masih lagi kurang, sedang didirikan dengan lebih banyak. Tapi cerita di sebalik berita itu, kalau kita nampak sendiri, lebih besar daripada itu, lebih kita nampak. Cuba Syah bawa kami ke sana, bagaimana perjalanan hanya dari Nabawan ke Pensiangan untuk bawa sendiri, sekumpulan doktor dan jururawat bawa sendiri vaksin itu ke mereka yang memerlukan di Pensiangan. Baik, Loman. Kalau kita boleh cerita secara rawak sebenarnya, kalau nak ikutkan daripada Pekan Nabawan, daerah Nabawan ada, pertama pekannya adalah Pekan Kecil Nabawan. Menghala ke Pensiangan itu jaraknya 116 km. Tapi untuk sampai ke sana sebenarnya, jalan yang berbukit bukau itu memakan masa hampir 4 jam. Dan ada masa dan ada ketika sebenarnya jika laluan tersebut basah, andai kata malam tadi hujan dan hari ini pasti tidak akan boleh melakukan sebarang perjalanan. Kerana terdapatnya jalan yang masih ada tanah merah, bukan saja berbatu tapi masih ada tanah merah dan berbukit bukau. Dan kita kongsikan itu, Loman, dalam bentuk visual dan juga bergambar. Apa yang dilalui oleh pasukan kesihatan ini adalah mereka melaksanakan tugas tersebut. Kalau ini kita khususkan, Loman, di klinik kesihatan Nabawan ini, mereka melakukan kerja membawa vaksin untuk menyalurkan vaksin ke kawasan pedalaman di Pensiangan. Kerana apa? Kerana di Pensiangan ini memang satunya mod pengangkutan hanya melalui pacuan 4 roda dan juga bot. Kalau boleh, kita boleh berjalan kaki, Lokman. Kalau 116 km, kalau ada highway kita boleh jalan kaki. Tetapi ini adalah di Nabawan dan menghala kepada kepensiangan ini 4 jam perjalanan. Dan itu sebenarnya kita ingin merasai sendiri sebenarnya. Kalau ikutkan Sarawak ini sebenarnya kita berkesempatan untuk merasai. Kita nak mendengar nadi denyut yang mereka rasa sepanjang perjalanan daripada Nabawan ini untuk bawa vaksin yang mereka muatkan sebanyak 400 vaksin untuk dibawa kepada penduduk-penduduk di Pensiangan. Yang mereka sendiri tidak pasti sama ada mereka ini mahu ataupun tidak divaksin sebenarnya, Lokman. Sebentar Syah, saya lihat di visual ini, jalannya adalah tiada tar, tidak berturap. Adakah jalannya sebegini sepanjang perjalanan sehingga sekurang-kurangnya sampai ke sungai itu? Baik, Lokman. Daripada 116 km itu, hanya 20 km sahaja yang berturap, iaitu daripada Nabawan menghala ke persimpangan, 3 persimpangan untuk menghala ke Sepulut dan juga masuk ke persimpangan ke Pensiangan dan juga ke Salong ataupun ke Pagalungan. Dan bermula daripada selepas 20 km tersebut baru kita boleh
memasuki jalan yang memang jalan tu lurus saja, Lokman, tidak akan ada simpang lain pastinya, tapi laluan itulah yang perlu dilalui selama 3 jam, Lokman. Itulah laluan dia. Dan Itu di sini satu-satunya laluan. Dan di sini lihat pula golongan kumpulan sini di sini menaiki bot pula. Kita nampak jururawat dan juga doktor dan juga Syah sendiri mengikuti. Berapa peratusan perjalanan itu perlu dilakukan menerusi jalan darat, kemudian berapa jauh pula menerusi jalan sungai, bot, dan berapa peratusan pula kena jalan kaki turun kerana tidak boleh akses melalui jalan darat maupun sungai. Baik, kalau nak ikutkan peratusan secara keseluruhan, Lokman, kita ambil kira 40% kita ambil kira dengan menggunakan pacuan 4 roda. 40% lagi kita ambil untuk menggunakan bot dan selebihnya adalah menggunakan jalan kaki, tetapi itu hanya di sekitar mukim di Pensiangan itu saja. Di mukim yang berada berdekatan dengan pekan kecil Pensiangan yang mengambil masa perjalanan bot sekitar 1 jam ke 2 jam. Itu pun mengikut keadaan ataupun air sungai. Kalau cetek memang akan memakan masa lebih daripada itu, Lokman. Ada yang memakan masa, kalau perjalanan biasanya jika air tinggi, paras air tinggi akan memakan masa setengah jam, tetapi pada misi yang saya sertai bersama dengan Klinik Kesihatan Nabawan yang diketuai oleh Dr. Abiruddin Muhammad Saleh ke Kampung Salinatan, sepatutnya setengah jam, tetapi disebabkan air cetek, kami sebenarnya terpaksa telah diarah turun oleh jurumudi untuk turun daripada bot. Buat pertama kali saya macam, kenapa kita kena turun, dah sampai ke sebenarnya? Tapi sebenarnya itu belum sampai lagi, sebab masa tu baru dah setengah jam. Itu yang saya dimaklumkan. Sebelum itu dia kata setengah jam je perjalanan ni, tak lama pun. Jadi selepas setengah jam kami diarah turun. Tetapi saya melihat jururawat yang berada di sebuah bot lagi daripada bot klinik Pagalungan, mereka akur turun dan berjalan di pesisir ataupun di tepi sungai tanpa disuruh. Mereka faham keadaan itu sebenarnya. Dan kami turun dan saya bertanya sendiri kepada jurumudi, kenapa kena turun sini, sedangkan saya nampak air sungai itu boleh lagi dilalui pada pandangan saya, tapi pada pandangan jurumudi itu adalah laluan yang bahaya dan boleh mendatangkan kemudaratan kerana jeram, berarus deras dan berbatu-batu itu, Lokman. Tidak, apabila perlu turun daripada bot dan perlu berjalan kaki, bagaimana dengan bekalan vaksin itu? Adakah dibawa pakai tangan dan sambil mengharungi sungai itu atau bagaimana? Baik, Lokman, untuk ini ada 2 mod pengangkutan yang digunakan sebenarnya oleh Klinik Kesihatan Nabawan. Kerana itu sahaja kita nak kata itu sahaja transportation yang tersedia di Klinik Kesihatan Nabawan, iaitu sebuah bot dan sebuah ambulan. Dan ambulan ini sebenarnya membawa sebahagian daripada vaksin dan ambulan ini lebih awal melakukan perjalanan ini, Lokman, sebenarnya lebih awal sebelum daripada kami memulakan perjalanan menggunakan bot, kerana ada laluan darat tetapi memakan masa sekitar 3 ataupun 4 jam. Jadi pada hari Sabtu yang lalu kami telah bertolak sekitar jam 8 pagi, tetapi ambulan tersebut sebenarnya telah bergerak sekitar jam 6 pagi dan kami tiba sampai ke lokasi yang sama, iaitu di SK Salinatan sekitar jam 10 pagi, 10.30 pagi, dan ambulan tersebut juga sampai pada waktu yang sama. Jadi mereka membawa sebahagian sahaja daripada vaksin dan sebahagian lagi dibawa menggunakan bot. Jadi mungkin kita ada kongsikan juga jururawat-jururawat yang memegang beg-beg tersebut, bukan sahaja beg yang berisi vaksin sebenarnya, tapi terdapat juga beg-beg yang berisi untuk kegunaan penduduk-penduduk di sekitar itu. Kerana bukan setiap masa ataupun setiap hari penduduk-penduduk yang berada di mukim Pensiangan ini dapat, sekiranya mereka sakit, mereka boleh pergi ke klinik. Kalau kita boleh pergi farmasi beli Panadol dan sebagainya. Tapi kedai runcit yang ada, walaupun di setiap kampung ada kedai runcit, tidak ada pun menjual Panadol kerana lebih keyakinan mereka itu kepada klinik kesihatan. Jadi pasukan kesihatan ini bukan sahaja untuk memberi vaksin, Lokman, tapi mereka turut memberi khidmat kesihatan kepada penduduk. Bagi contoh, ada juga yang mengambil polio untuk kanak-kanak, ada yang diberikan juga. Itu yang digunakan. Bukan saja ini kita nak ambil kira sebagai sambil menyelam dia minum air lah, Lokman. Dia membuat 2 perkara, bukan saja untuk menyampaikan vaksin, tapi memastikan setiap kawasan yang dilawati tersebut akan turut mendapat perkhidmatan kesihatan. Itu yang dilakukan bukan saja dalam tempoh kita untuk peak ini saja. Sebenarnya sebelum ini mereka melakukan perkara yang sama, dan saya dapat lihat sebenarnya, Lokman, mereka ini walaupun ialah kalau
saya merasai sendiri untuk 2 jam kita dah turun naik boat, kita dah naik kereta pun turun kereta juga sebab ada satu masa tu daripada perjalanan daripada Nabawan ke Pensiangan itu lagi 2.5 km dan laluan tersebut memang teruk sebenarnya jalan dan kami terpaksa turun dan untuk dah agak terumbang-ambing kenderaan ketika itu Lokman, jadi kita berjalan kaki ke bawah dan membiarkan pacuan 4 roda itu turun secara perlahan-lahan dan kami tunggu di bawah. Dan perjalanan itu sebenarnya kalau ikutkan 2.5 km Lokman, kita boleh ambil kira kalau ke bawah, kalau menurun itu mungkin mengambil masa lebih cepat, tetapi sebenarnya hampir 1 jam untuk 2.5 km Lokman untuk mereka turun itu. Jadi bila kita lihat kepenatan ini Lokman, kita lihat daripada riak muka mereka, ada nampak penat. Tapi apabila mereka sampai saja di SK Salinatan itu, saya amat terkejut sebenarnya. Mereka dengan cepat menyusun meja, mereka menyusun segala peralatan kesihatan, mereka menyarung PPE dan mereka terus menyambut penduduk-penduduk kampung dengan senyuman dan dengan, boleh kita anggap senyuman, kita boleh nampak daripada riak muka mereka yang seakan tidak penat. Dan saya ada rasa simpati dengan keadaan itu Lokman. Kerana bagi saya betapa penatnya mereka, tapi yang hadir ketika itu. Kerana target untuk di SK Salinatan itu mereka bawa sekitar 200 vaksin dan program itu untuk 3 hari. Dan mereka berharap supaya ada 7 kampung tersebut yang berada di sekitar SK Salinatan itu akan hadir. Tetapi sayangnya tidak sampai target itu Lokman. Hanya sekitar 26 individu, tetapi itu pun sebenarnya menurut Dr. Abiruddin itu merupakan satu rahmat bagi mereka kerana masih ada orang yang sedar dan mahu dan tahu berkenaan dengan vaksin tersebut. Okey. Mereka semua ini saya anggap mereka yang menyertai perjalanan ini saya anggap sebagai antara wira yang tidak didendang kerana mereka berdepan dengan perik jerih untuk membawa vaksin kepada golongan yang memerlukan, semua rakyat Malaysia tanpa mengira di mana saja mereka berada. Jadi kita mahu berikan sedikit suara kepada mereka juga. Difahamkan Syah ada klip audio 2 individu yang terlibat dalam perjalanan ini. Boleh kita mainkan dulu? Kalau kita ke Kabu, perjalanan kita selalunya kita ambil masa dalam 1 minggu sebab kita akan melalui beberapa kampung dan setiap kampung itu kita akan buat perkhidmatan kesihatan lah macam begitu. Untuk ke Kabu, selalunya perjalanan kita naik bot dalam 2 jam. Lepas itu kita jalan kaki dalam 4 jam, kita akan tinggal dalam satu kampung begitu. Selepas itu esok dia kita akan berjalan kaki semula ke tempat itu kampung lah, Kampung Kabu. Berapa jam? Lebih kurang 6 hingga 8 jam. Ya, untuk sampai ke situ lah. Lebih kurang dalam 30% saya dapat hadir, mungkin disebabkan satu faktor jalan dan kedua mungkin faktor air dan satu lagi mungkin maklumat yang kami sampaikan tidak sampai kepada penduduk tersebut lah. Jadi untuk yang sekarang ini kami buat program kedua lagi, kami buat untuk masuk ke kampung yang jauh lah, yang kalau diikutkan kebanyakan kampung di Mukim Pensiangan hanya boleh dicapai melalui perjalanan sungai saja. Okey Syah, kadar vaksinasi setakat ini yang terendah di Malaysia adalah Sabah. 5.86% itu adalah yang terendah daripada semua negeri di Malaysia ini. Dan mungkin di semua negeri ada antara kita yang mengatakan bahawa antara sebab kadarnya adalah rendah, ada banyak sebab. Ada antaranya adalah disebabkan dimangkin oleh mungkin ada golongan yang tidak pandang penting kepada vaksin ini. Ada mereka juga yang tidak percaya pada vaksin. Ada mereka yang mungkin malas untuk mendaftar dan sebagainya. Tapi di Sabah kita lihat realitinya rendah. Tapi bila kita singkap kisah ini, adakah mungkin kadar peratusan yang rendah ini adalah disebabkan oleh penduduk-penduduk seperti ini? Mereka mahu mendapatkan vaksin. Mungkin mereka sudah pun mendaftar dan sebagainya. Tapi disebabkan mereka sukar untuk pergi secara fizikal ke mana-mana sahaja untuk nak mendapatkan vaksinasi. Atau golongan yang mahu memberi vaksin juga sukar untuk sampai kepada mereka. Angka 5.86% saja yang divaksin ini, anggarannya berdasarkan pemerhatian Syah,
Berapa banyak di antara daripada angka ini yang disebabkan oleh kes-kes sebegini? Mereka sememangnya sukar untuk mendapatkan vaksin secara fizikal walaupun mereka mahu. Memang kalau kita nak ambil kira kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, kalau kita khususkan ada terdapat di Keningau, di Tambunan, di Tenom dan juga di Ndabawan. Dan Ndabawan ini besar, Lokman. Kita berjalan 6 jam pun kita masih lagi di dalam satu daerah. Kita pernah mention sebelum ini, Lokman, berjalan 6 jam kita masih lagi di dalam satu daerah. Jadi kos mereka sebenarnya ada yang disebabkan oleh kos, kerana kalau ikutkan penggunaan pacuan 4 roda yang kami sendiri sebenarnya kita telah menyewa kenderaan tersebut. Bukan kalau nak ikutkan bagi penduduk kampung, memang mereka terpaksa mengumpul kewangan tersebut 5 ke 600 ringgit untuk pergi dan balik daripada sesuatu destinasi yang mereka tuju. Andai kata mereka ingin menggunakan bot, 300 ke 350 ringgit itu kos yang mereka perlu buat. Jadi kalau kita nak lihat kenapa perlu pembayaran tersebut, bukan ke orang kampung boleh dengan rela hati berkongsi sampan dan sebagainya, tetapi kita kena fikir satu perkara, mereka bukan orang yang berada untuk membeli bot, beli enjin bot, membeli kenderaan 4 roda dan mengganti tayar, mengganti drive shaft dan sebagainya jika berlaku kerosakan. Bukan saja masalah internet, kalau nak ikutkan disebabkan masalah internet, saya bertanya sendiri kepada penduduk kampung, mereka sebenarnya nak mendengar perkataan yang dikeluarkan oleh pakar kesihatan, oleh doktor, oleh jururawat, dan mereka percaya. Dan pada hari yang sama ketika saya berada di SK Salinatan tu, saya melihat sendiri jururawat boleh kita kata Barisan Hadapan bercakap tanpa menggunakan risalah pun sebenarnya, hanya bercakap sendiri dengan penduduk kampung, vaksin ini begini, bagus, tahu tak berkenaan dengan COVID, mereka kata tahu, dia kata boleh tak kalau kita nak buat hari ini. Mereka sendiri yang menawarkan diri untuk divaksin. Jadi saya lihat kalau daripada sudut pedalaman ini, masalahnya adalah disebabkan oleh masalah pengangkutan. Berbeza dengan di bandar. Kalau di kawasan pedalaman, mereka sebenarnya memang inginkan vaksin tersebut kerana mereka tahu berkenaan dengan kesihatan dan mereka mahu sihat. Walaupun mereka tidak keluar pun ke bandar, Lokman, tapi mereka tahu perkara tersebut, vaksin tersebut sangat bagus untuk mereka. Jadi kalau ikut peratusan, 250,000 penduduk yang berada di kawasan pedalaman di negeri Sabah, khususnya di 4 daerah ini, kalau kita dah lihat secara keseluruhannya masih lagi rendah, belum mencapai kepada 10% lagi, Lokman. Boleh kalau di Ndabawan itu sendiri sebenarnya masih lagi bawah 0.5%, boleh saya anggarkan begitu, Lokman. Kalau di Ndabawan. Okey. Mungkin bergantung pada bagaimana kita melihat perkara ini. Ia tidak adil kerana ada ramai orang yang mahukan vaksin, tapi pelbagai cabaran yang mereka perlu tepuhi untuk dapatkan vaksin. Yang mahu vaksin amat sukar untuk mereka dapatkan vaksin kerana di mana mereka duduk dan sebagainya. Tetapi ramai antara kita di luar sini boleh mendapat akses kepada vaksin, bukan disuntik segera, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mendaftar dan kita boleh mendapatkan vaksin apabila tiba tarikh janji temu kita. Tapi ada yang masih lagi pandang enteng perkara ini. Mungkin ini belum menjadi pengajaran kepada kita. Di dalam negara kita sendiri ramai orang yang perlu berdepan pelbagai cabaran untuk mendapatkan vaksin. Kita yang diberikan kelebihan untuk mendapat vaksin dengan lebih mudah perlu mengambil peluang itu untuk menyelamatkan nyawa sendiri dan juga nyawa orang tersayang, agar kita tidak take this thing for granted. Terima kasih Syah Hairizal, Wakil Astro Awani Sabah. Selepas ini kita bincang satu lagi golongan yang mungkin sedikit tricky berkenaan dengan penerimaan mereka terhadap vaksin. Warga emas, bukan di pedalaman Sabah, di sini, di Ibu Negara, di Kuala Lumpur. Itu selepas ini, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini.